آله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا حسبنا الله. على الله توكلنا حسبنا الله. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Dan kata Syekhuna Al-Alim Al-Allamah Al-Bahrul Mughir Maulana Al-Syekh Abdullah Ibn Hijazi Al-Syarqawi Al-Misr rahimallahu ta'ala di dalam Syarah Wirid Sahur. Dan tiada diperolehi makam billah itu pada ghalibnya melainkan kemudian daripada sudah hasil makam fana. Dan tiada diperolehi makam billah itu pada ghalibnya melainkan dengan makam fana dan hasil makam baqa itu dengan jazbah, dengan jazab, dengan jazbah. Ya, ini tiada hasil dahulunya makam fana itu, iaitulah nadir intaha. Ini sambungan daripada matan dulu, kata al-alimu allamah, mana orang yang lampau alim, arif billah. Syekh Abdullah bin Hijaz Al-Syarqawi. Dalam wirid sahur dia kata, dan tiada diperolehi makam billah, dia bersama dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya kun ma'allah, serta kamu dengan dia. Billah minallah ilallah. Itu di antara apa? Perjalanan ahlillah bermula dengan minallah. Dia memandang semua itu hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Iaitu billah yang dimaksudkan adalah billah tasarrufihim. Tasarruf mereka itu ialah billah. Lillah ubudiyatihim. Minallah uruduhum. Ilallah suduruhum. Allah. Bali annahum lillah la li syai'in dunah. Billah mana dengan Allah ay tasarrufuhum, semua tasarruf dia dengan Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Maka bila dibukakan qalbi insan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat mengecapi nikmat kelazatan dia dengan Tuhan, iaitulah syuhud qalbi dia. Ditarik, ada berlaku injizab, tertarik, ketarikan qalbi dia panggil jazbah. Sebab seseorang bila belum lagi ditarik, maka dia masih lagi dipegang. Ya, kalau Tuhan tak tarik, maka kita masih lagi dipegang dengan akal kita, dipegang dengan maknanya suasana sekeliling makhluk, maka dia tak pergi ke Tuhan lagi. Jadi bila berlaku injizab, ketarikan qalbi itu disentap oleh Allah SWT menghadap kepada dia, di sini didapat kelazatan paling hebat. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila Allah Ta'ala buka antara dia dengan Tuhan, dibuka qalbi dia, roh sir dia dengan Tuhan, maka mengalami dia beberapa peringkat. Ini di antara dia apa? Ialah al-fana
wal baqa. Dikembali pada asal, kana Allah wala syai'a ma'hu. Telah ada Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala qadim, sedia kala, wala syai'a ma'ah, mengembalikan balik wala syai'a ma'hu, tidak ada sesuatu pun serta dia. Ya, tidak ada sesuatu serta Allah Ta'ala. Makhluk dia tak boleh serta dengan Tuhan, tapi Tuhan menyertai dia. Ya, anda faham tu? Wa huwa ma'akum, ma'iyah tu sifat dia, dia serta kita, makna dia yang kawan. Bukan kita boleh sekali dengan dia, nak sama taraf ni tak boleh. Tak ada insan yang boleh ma'iyah dengan Tuhan. Tuhan ma'iyah dengan dia. Maknanya Allah Ta'ala serta dengan takluk dia, asal pada dia, dengan ilmu Allah Ta'ala pada azal, dan taksis iradat pada azal, sudah siap. Dan sampai masa dijadikan oleh kudrah, dipanggil takluk taksir. Dan dia dalam pemantauan Allah Ta'ala, sentiasa dalam penglihatan, dia panggil takluk inkishaf. Ya, inkishaf basar was sam'i. Dia tidak ada satu saat pun insan terlepas daripada Ta'ala. Maka apabila insan dia kembali pada hakikat ini, mana dibukakan, dimukasyafahkan qalbi dia oleh Allah Ta'ala, duduk dalam maqamul haqiqah, mana mengembalikan pada asal balik, kana Allah wala syai'a ma'ahu. Siapa yang masuk lain ni, mesti dia memandang tidak ada sesuatu pun melainkan Tuhan ni. Hati dia sentiasa dengan Tuhannya. Wa huwa al-an la syai'a ma'ahu. Ya, sekarang pun tidak ada satu peserta dia. Mana apa? Ini syarat pada maqamil fana. Tak ada satu, lenyap. Yang lahir Nabi, dia saja. Barulah dia akan dikurniakan berbagai-bagai hadiah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah diberikan kepada mereka-mereka yang telah mendapati di kalangan para awliya. Faid, limpahan, fuyudat, anwar. Dengan syarat dia apa? Satu je lah, kosongkan, bersih. Dan itu mohon pertolongan kepada Ta'ala supaya Ta'ala tarik. Allahumma ja'alna minal muradin, ya Allah, jadikan kami daripada orang yang Engkau kendaki. Maknanya bila Tuhan tarik saja, ketiga itu dia akan rasakan satu kenikmatan yang luar biasa. Maka untuk mendapat tarikan itu, dia kena melakukan kerja. Kita buat kerja, maka Tuhan hadiahkan. Kalau dia tak buat kerja, tak dapat, Tuhan tak bagi. Sebab dia kata kepada adat kebiasaan, kalau dia nak bagi, boleh, itu nadir. Dan tak ada buat kerja, Tuhan bagi, nadir je boleh. Dan sebab jazbah dia ada dua, satu jazbah qabla suluk, satu lagi jazbah ba'da suluk. Jazbah mana tarikan dari Ta'ala sebelum dia menjalani suluk, sebelum dia mengatur perjalanan rohani dia, dengan adab-adab dia, cara dia di bawah pimpinan mursyid yang kamil. Maka telah tarik, ada, iaitu tukang sihir Fir'aun. Bahkan dia belum masuk Islam lagi, dan belum beriman lagi dah. Ya, bila Tuhan sentap dia kalbi dia, melalui sebab dia memandang jalal, jamal Allah Ta'ala, jalalullah, keagungan, kekerasan Tuhan, ya, pada mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Bila Nabi Musa campak tongkat dia menjelma jadi ular, dia telan Nabi, situ juga dia beriman dan amantu billah. Ya, itu makna jazbah berlaku, Tuhan tarik. Dan yang biasa ini dalam suluk, iaitulah bila dia proses membersihkan seperingkat demi seperingkat, maka Allah Ta'ala sentap qalbi Tuhan tarik menghadap terus kepada Tuhan. Dan bila qalbi dah menghadap pada Tuhan, nikmat dia tidak boleh nak dibayangkan. Sebab itulah dia takkan berpaling lagi kepada makhluk, qalbi ni. Sebab dia sudah berlazat dengan Tuhan, mana nak paling dengan makhluk kan? Ya? Tapi bila tak dapat lazat dengan Tuhan, itu yang muskil. Siapa yang tidak dapat berlazat dengan Tuhan dalam keadaan khatar, bahaya lagi. Sebab ruang kalbi kita untuk berlazat tu dah diambil, dicuri oleh makhluk. Itu yang bahaya. Dia berlazat dengan makan, dengan minum, dia berlazat dengan benda-benda duniawi yang mana menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama sufi tak bagi dunia masuk dalam kalbi dia. Dunia ada letak luar tak apa. Ya, ada ulama sufi yang kaya-kaya besar tapi tak benar masuk. Jangan masukkan, maknanya dunia itu dalam kalbi. Dia mengganggu perjalanan rohani kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah dia tadi. Allah Karim. Ada pun ta'rif fana pada istilah ahli tasawuf,
ialah mengqaimkan dia. Wa huwa qaim, dia maknanya yang mendirikan, ya, yang mengurus, yang menjaga, kita pandang dia je. Demikian bagi asma'nya dan sifatnya dan zatnya. Dan kata setengah arifin billah, bermula murad dengan fana itu ialah fana ala hamba daripada sifat hawiyah nafsu dia, sifat hawa nafsu basyariah kepada Tuhannya. Ukhrud min awsafil basyariyah an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatik litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qaribah. Ibn Athaillah sebut dalam hikam dia, ukhrud min awsafil basyariyah, keluarkan daripada sifat basyariah, sifat-sifat hawiyah, hawa nafsu dia kena buang. Yang basyariah dimangsakan kepada kemanusiaan yang keji, buang sifat. Supaya dia apa? An kulli wasfin munaqid, daripada tiap-tiap sifat yang bertentangan dengan kehambaan dia dengan Tuhan. Apa sifat yang bertentangan dengan ketua, dengan sifat kehambaan? At-takabbur, membesarkan diri, itu bertentangan. Sifat kehambaan ialah at-tawadhu, merendahkan diri, memfakirkan diri kita. Itu dia contoh sifat-sifat kehambaan. Jadi buang sifat itu, barulah dia takunu linida'il haqqi mujiban, dia layak bagi seruan nida Tuhan, dia akan dapat berbagai-bagai pembukaan daripada Allah SWT. Dia ringkas dalam sufinya, dia kerja dia kan teori praktikal. Maknanya kena ada riyadah wal mujahadah, zahir wal batin. Dia buat kerja zahir dan batin, ya. Kerja zahir dia memenuhkan masa dengan amal saleh secara zahir, dan batin dia itulah mengeluarkan segala sifat-sifat yang tidak layak untuk menghadap Tuhan, sehingga lenyap yang lain, tidak ada yang tinggal dalam kalbi dia melainkan Allah, ya. Ma fi qalbi ghairullah, itu baru dia duduk betul. Jadi gitu dia akan rasakanlah proses-proses dikatakan fana, baqa di dengan Allah Ta'ala. Ini untuk urusan besar dalam kalbi insan, sebab kalbi ni yang layak tadi. Jasad luar ni tak layak, tangan kaki kita semua ni tak layak. Layak dia besok dimandi, dibungkus dengan kain kapan, disemayang dan dicempakkan, letak dalam liang lahat tu je. Yang ni banyak manusia terkeliru. Dia menjaga benda yang akan dicempak dalam liang lahat, ya. Dan kita masa makin lama makin dekat. Sedangkan benda yang mahal yang boleh idrak dia dengan Tuhan tu, qalbi, roh, sil, dia biar dia tak jaga, maka ni rugi, sangat rugi manusia, ya. Dia tertipu dengan nafsu dan syaitan yang menipu dia setiap saat, iaitu menghadap kepada makhluk, tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun ta'rif baqa tak? Ta'rif baqa pada istilah ahli tasawuf ialah dilihat oleh hamba qaim Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Maknanya apa? Kewujudan Tuhan tadi yang mengurus dalam tiap-tiap sesuatu. Man tidak ada satu perkara pun yang terlepas dari dia, dan benda ni adalah bentuk syuhud, ya. Pandangan dalam dan bila dalam dia kena kerja cara dalam, urusan dalam ni. Allah Karim. Kemudian kata setengah arifin, al-baqa'u an yakuna minallahi lillahi billahi. Mana masukkan dengan baqa' itu ialah bahawa jadikan hamba daripada Allah Ta'ala tadi ialah dengan Allah, ya, dengan Allah, kemudian bagi Allah dan kepada Allah dibalik-balik. Ini semua dalaman tuan-tuan ni, rasa, ya, keperasanan dia dengan Allah Ta'ala. Sebab bimbang kalau manusia tak perasan, itu bahaya tu, ya. Batu Tuan Guru dia pesan, kau jangan berani-berani buat tak perasan dengan Tuhan. Kau jangan berani-berani nak lupakan dia. Kena sentiasa ada keperasanan, ya. Jangan buat tak perasan
dengan Allah yang maha dahsyat kebesaran keagungan dia, yang sentiasa dia mengawal kita, sentiasa tidak putus memberikan nikmat, ya, sentiasa, dan setiap nafas kita dengan dia. Mana ada nafas manusia jantung bergerak sendiri boleh, doktor pakar pun jadi urus kan. Kalau dia sentap je habis, dengan doktor pakar pun habis, ya, mati ni. Maknanya apa? Sentiasa kita dengan dia. Itu sebab disuruh wapi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu, kamu tak perhatikan ke, kata Allah Ta'ala. Terang nur Allah Ta'ala pada diri kita ni, ya. Sebab dia panggil kita ni sebagai apa? Wajah Tuhan, nur Tuhan. Tu ada satu lagu sufi kan, wujudku bayanganku, wujudku wajahmu. Wah, ini pening kepala. Wujud kita ni adalah wajah Tuhan. Maksudnya kan, kita ni adalah wajah Allah. Wah, kita lah Tuhan, kata. Habis kapi tu. Ni banyak ilmu sesat ni kan, di kalam sufi tak faham. Kita wajah Tuhan, habislah kita lah Tuhan dia. Tak payah mayang. Kan? Bukan itu maksud dia. Sesat dia banyak cakap gitu, dia kapi je. Ya. Ni ayat yang kita pakai murakabah ahadiyah. Ya. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Tu ayat Quran. Kita murakabah, itu murakabah ahadiyah. Dan Naqsyabandi dia panggil itu murakabah ahadiyah. Murakabah kan akan ahad dia itu kan. Fa aina ma tuwallu, di mana saja kamu berhadap. Tuhan Ta'ala sebut dalam Quran, depan, belakang, kiri, kanan, zahir, batin, sama wajhullah, di sana wajah Allah. Wajah tu mana? Zat tu kan. Kalau mana zat Tuhan, ke api ni cakap kan. Dan Tuhan banyak sana sini, ada tempat pula. Itu salah. Wajah sudah panggil wajhut tajalli, mana wajah pendedahan, menunjukkan mana di mana saja kita berhadap, itu semua benda yang menunjukkan kewujudan Allah. Itu maksud dia. Ya, kita pandang langit, langit ialah dalil kewujudan Tuhan. Kita pandang pokok, pokok dalil kewujudan Tuhan. Semua tu makna menunjuk wajah tajalli, bukan diri Tuhan. Silap kan? Yang tu berjadi oleh kerana di mana saja kita pandang, ini wajhullah, wajah Allah, makna benda yang menunjuk ke atas kewujudan, kebesaran, keagungan Allah Ta'ala. Maka yang mendekat je apa? Diri kita kan. Bagi diri kita ni, wujudku wajahnya, bukan wajah zat dia. Mana wajah memandang akan kewujudan dia, kebesaran dia, keagungan dia. Itu panggil wajhut tajalli. Wajah tajalli. Mana untuk menerangkan, membuka akan kewujudan dia Ta'ala. Kita pandang saja kepada makhluk, terus hati kita mi'raj ke Tuhan. Ya. Bukan mi'raj macam Nabi naik tu kan ni. Ini istilah dia orang. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak pandang dengan mata kasar semua makhluk ni, melainkan qalbi aku dah pandang dia. Pandang pertama dengan basar, mata luar. Pandang kedua bukan dengan basar, dengan basirah. Bila basirah ni mana dia ni? Ya, mana lenyap yang lain, dia syuhud dan musyahadah ke Tuhan. Dia dua makam ni dipanggil muraqabah dan musyahadah, yang disyarat dalam hadis sahih oleh Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah, itu makam musyahadah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, itu makamil muraqabah. Itu dia pergi masuk sini, baru dia akan rasakan yang dibahas sini. Itulah fana wal baqa di dengan Allah Ta'ala. Ni ubat besar ni. Makanan paling lazat bagi sufi ni ada dia. Kutul arwah. Bila fana dia billah, bila baqa dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat yang tidak ada tolok banding. Ya. Allah. Maka murad daripada Allah Ta'ala iaitu apa? Dijadikan Allah Ta'ala akan sekalian yang berlaku itu. Ya, dan murad dikehendaki daripadanya. Jadi kata tasarruf tadi. Murad daripada Allah Ta'ala itu apa dia? Minallah. Jadi Allah Ta'ala sekalian tu berlaku dengan dia. Dan dikehendaki murad daripadanya minallah. Ya, kalimat ini lebih dalam kitab ni. Bagi Allah Ta'ala, bagi lillah. Itu bagi apa? Milik bagi Allah Ta'ala. Dan mazhar, adakah satu lain daripada makhluk ni bukan milik Tuhan? Mana ada? Adakah satu benda walau sebesar zarah bukan Tuhan punya? Mana ada? Semua dia punya. Semua milik dia mana? Itu yang kita hikmat atau wajibkan kita ikrar dan tiap-tiap semayang 17 kali.
Itulah surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabb, itu tauhid ar-rububiyah. Rabbil alamin, mana Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Apa makna alam? Masiwallah, lain daripada Allah Ta'ala dipanggil alam. Alam dengan makna apa? Tanda. Diambil kalimah alamah, istiqaq dari kalimah alamah, tanda. Mana semua ni tanda, dipanggil mazhar. Itu dipanggil wajah, ya, mazhar wujudillah. Itu dipanggil wajhullah, mana mazhar, menunjukkan cermin, menunjukkan kewujudan Allah Ta'ala. Jadi semua makhluk ini dipanggil mir'atil wujudillah, cermin memandang kewujudan Allah. Dan makhluk juga dipanggil juga istilah-istilah sufi, dipanggil nurullah. Kita ni panggil nur Allah Ta'ala, bukan diri Tuhan, ya, bukan zat Tuhan. Nur yang bersifat dia, ya, menerangkan. Tuan-tuan padam api kan dah tak boleh baca kitab ni. Dah gelap. Ya, nur cahaya, lawan dia zulmah, gelap. Ya. Jadi semua makhluk ini panggil nur dengan mana dia menunjuk. Semua makhluk menunjuk keberadaan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Itu maknanya. Dan makna minallah, daripadanya tu. Kemudian bagi Allah, lillah, milik bagi Allah Ta'ala. Itu makna lillahi, bagi dia je. Dan ubudiyah kita pun bagi dia juga. Banyak maksud dia. Dan dia mazhar. Apa makna mazhar? Mahaluz zuhur, tempat zahir. Kalau kita tempat zahir apa? Cermin. Maka semua makhluk ni lah cermin untuk memandang dia. Tapi bila lihat makhluk tak nampak juga, dia tak terasa, mana cermin tu ada masalah. Kalbi dia kena lap balik. Ya, kadang kita tengok cermin tak nampak kan, dia dah debu dia tebal. Kena lap balik lah. Bila kita lap dia berkilat balik, wah sedap kita memandang terang dan, ya. Dan makna dengan billah, dengan Allah itu ialah apa? Mawjud ia dengan sebab hak Ta'ala. Itu makna billah. Ataupun dipanggil tasarrufuhum, segala tasarruf kita semua tu semua billah, bi iradatillah, bi qudratillah. Maknanya apa tuan-tuan? Kita dengan dia tidak terlepas. Barang kita Kasyful Asrar dia kata apa? Kita dengan Ta'ala ni apa? Tidak bersatu dan tidak bercerai. Kita dengan Allah Ta'ala tidak bersatu, tak boleh satu, itihad. Ya, tidak boleh bersatu sebab hakikat lain-lain. Dan tidak bercerai. Dah tak bersatu, tak bercerai. Ini dua-dua tidak. Bercerai pun tidak, bercerai dengan mana sini. Tak boleh kita terputus daripada dia. Kalau diputus saja habis tombang kita. Ya, madat dia, bantuan dia dan sebagainya. Mana tidak ada satu makhluk yang boleh terlepas daripada Allah Ta'ala dari sudut kudrahnya, iradatnya, ilmu. Ya, semua masuk dalam takluk tiga sifat yang besar. Itu makna tidak boleh bercerai. Adapun tidak boleh bersatu, memang tak boleh satu sebab hakikat lain-lain. Kita makhluk, dia zat yang wajib wujud. Dia adalah mujid. Ya, dia adalah fa'il yang hakiki, pembuat yang sebenarnya. Kita ada makhluk, dia khalik. Dan kata Syekh Qutbuddin Kistani qaddasallahu sirrah, bahawa adalah makam fana dan baka itu, keduanya dipanggil sifat maknawiyah juga pada hamba. Mana satu kelakuan hal, ya? Hasil suatu hal kemudiannya, maka suatu hal, yakni apabila hasillah makamil fana. Mana fana apa? Antabdu wa azamatillah, terserlah kebesaran Tuhan dalam kalbi dia. Dengan sebab itu terpadam yang lain, maka berlakulah ru'yatullahi bila khalqin. Kalbi dia memandang Allah Ta'ala, tak ada makhluk, hilang dia dengan Tuhan. Itu tuan-tuan, itu dipanggil fana. Sama ada fana dalam af'al, dia memfanakan af'al makhluk, lenyap dengan sebab dia dibukakan Allah keperasanan dengan af'al Tuhan, ataupun difanakan asma' dalam asma' Tuhan, sifat dalam sifat Tuhan. Ya, dia biasa berlaku benda ni kan. Bila berlaku, bila ada injizab, tarikan, maka tarikan berlaku ada dua sajalah kesimpulan dia, jalal, jamal. Bila benda terlampau cantik dan kita terlupa yang lain, atau bila terlampau keras kita lupa lain. Kecantikan Nabi Yusuf AS sehingga dia tak perasan jari dia dihiris, kan? Dia tangan tak perasan ini malaikat ke apa, sebab ada tarikan.
Dan tarikan tu situ dia panggil jamal, kecantikan Nabi SAW. Tu ulama kata Nabi Yusuf, macam mana kamu nak bayangkan kalau tertarik dengan Tuhan Nabi Yusuf? Tertarik kalbi dengan Tuhan, memang habis yang lain kan. Kita makan berapa sedap tak rasa yang lain lah. Kita pun makan sikit, ini tarikan kepada Tuhan. Bila Tuhan tertarik tu habis tadi. Situ kelazatan dia luar biasa. Sama ada dia tarik tadi dalam bentuk sedap, lazat, nikmat, dia panggil jamal, kecantikan dia, keelokan. Atau jalal, mana kekerasan. Seorang tapi tuan-tuan dia boleh lompat, dia lompat pagar, dia tak perasan pagar tu tinggi kan. 4 kaki dia tak lompat, tapi bila dia kena kejar polis, lepas kan. Tuan guru saya dia buat misal kan, seorang tu dia belaga ayam, dia tengah belaga ayam, polis kejar dia. Bila polis kejar dia, kepit ayam dia lompat pagar 4 kaki lepas kan. Ayam dia tersangkut, dia tak perasan, dia tiba rumah dia tengok tinggal kaki. Itu dia panggil apa tu? Jalal. Dia rasa gerun dengan polis tadi tu, lepas tu. Padahal biasa dia nak lompat 3 kaki, dia gagak-gagak dia. Ini dia kena kejar, lesap. Apa tu? Tarikan. Itu takut dengan polis, ini dengan Allah lagi kuat dia tarik, hilang lain. Itu maksud dia. Itu sikit gambaran ni. Bila ada injizab, tertarik kalbi dia dengan Tuhan. Itu sebab dia suruh kita zikir banyak. Zikir tu dia top up kan ni. Sebab iman kadang turun, dia naik. Bila kita top up dengan zikir, macam bateri, entah kita tak top up, dia kong. Dia kong apa tak boleh dah. Orang panggil tak masuk, dia pun tak boleh panggil orang. Bila top up rohani kita dia layak menerima panggilan daripada Ta'ala, futuhat dan sebagainya. Tuan buka, dia akan dapat kesan. Bila rohani dia sentiasa cantik, hidup segar. Atau kena top up dia, azik lahu nurun. Zikir kena banyak. Dia top up, dia terang dalam, maka senanglah dia berjalan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini proses yang disebut oleh Tuan Pengarang itu. Disebut 2 sifat, dipanggil ahwal insan. Maka hasillah makam baka, maka adalah kedua itu pada istilah isyarat ahli tasawuf, fana daripada sifat kejahatan basyariah, dan baka dengan sifat kepujian uluhiyah intaha. Ini peringkat ibtidak lah. Kemudian peringkat nak pergi panak atas ni, dia kena panakkan yang bawah tu. Panak dipanggil apa? Dari segi pembersihan. Mana keluarkan segala, lenyapkan sifat-sifat mazmumah, kemudian kekalkan sifat mahmudah. Itu biasalah. Itu peringkat mutawasid. Ini peringkat atas lagi, atas ni dengan Tuhan terus ni. Lenyap yang lain, kalbi dia hanya dia dengan Tuhan ni. Sinilah tempat kelazatan tadi. Rahsia kelazatan hidup insan sebenarnya paling besar nikmat dalam dunia dibuka oleh arif billah bila terbuka dia dengan Tuhan. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila kamu terbuka dengan dia. Kalau kita sultan dah buka pintu gate, dia buka masuklah, dia kata kan. Dia jemput sampai dalam bilik dia kan. Macam mana rasa? Macam-macam dapatlah kan. Dah dapat sultan. Ini kan pergi sana sultan, kan dia masuk, dia duduk bual dengan jaga. Orang balik, dia balik, apa tak dapat. Pergi jumpa dia tu. Mana dia? Makrifat dengan dia, tunggu dia akan buka berbagai-bagai kurniaan. Dan kata Syekh Ibrahim Sufyan qaddasallahu sirrah, bermula fana dan baka itu ialah mengandungi ikhlas akan wahdaniyah, mana kebersihan memandang ketunggalan Tuhan. Dia akan pergi pada fana. Memandang wahdaniyah mana keasaan, esa dia dalam perbuatan, esa dia dalam makna sifat, semua tu kita pandang. Tauhid kita apa? Wahdaniyah. Makna menafikan, kalau dan usuluddin menafikan kam, ibaratun annafil kumum sittah, kam muttasil munfasil fi zat, muttasil munfasil fi sifat, muttasil munfasil fil afal. Itu dalam usuluddin kan. Mana kita nafikan akan yang lain, kam bilangan tu. Di sini dia menafikan akan kewujudan, keperasaan wujud yang lain, mana dia tunggal ni. Dipanggil bila ikhlas, mana bersih akan wahdaniyah, ketunggalan Tuhan itu kita pandang, ketika itu dia akan dapat kelazatan yang sangat hebat dan sebenar kehambaan dia. Dan barang yang lain daripada ibarat ini, maka itulah sesat dan zindik, dia kata. Mana kalau apa sampai dipaham maknanya fana tu dihilang di maku dia Tuhan, tu kacau kan. Dan tadilah dia kata wujudku wajahmu, dah dia kata dia Tuhan, tu syirik lah, jadi zindik.
Mana wajah situ bukan mana zat diem dan bukan. Maknanya apa? Sebagai dalil, ya, mengenal. Kita kenal orang dengan apa, tuan? Dengan muka ke dengan kaki? Ha? Kita tengok orang nak kenal, tengok muka ke tengok tapak tangan dia, tengok belakang dia ke? Saya nak kenal awak tengok belakang awak macam tu. Dia tengok muka awak, saya nak tengok muka, kan? Kenal bil wajhi, dengan muka. Tengok muka kita nampak, oh muka dia. Ya. Dekat IC kita tahu muka kita ke tapak kaki dia. Muka kita ambil. Mau kenal dengan wajah. Sebab wajah ni tempat tawajuh, tempat berhadap. Ya, dibawa situ maknanya wajah Allah Ta'ala. Maknanya untuk mengenal Tuhan semua benda, semua makhluk untuk mengenal dia. Sebab apa? Sebab dia adalah benda yang terkait dengan Tuhan. Tiap-tiap benda yang terkait dengan Tuhan, dan tidak ada satu benda yang terlepas berkaitan dengan Allah Ta'ala. Maka bila kita lihat dia akan nampak ada Tuhan dia. Kan? Itu dipanggil mahal tajalli. Kan? Tuan imam kita, apa benda yang berkait dengan dia? Anak, bini, kebun, rumah, ya, kenderaan. Bila kita tengok je benda yang berkait dengan dia, kita nampak dia. Mana kita lihat dia pada kenderaan ni, tengok kenderaan nampak dia, tuan imam, kan? Tengok rumah dia nampak dia. Maka itu dia panggil wajah tajalli. Ya, mana dia punya. Maka semua makhluk adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Di mana saja yang menghadap semua dia punya. Maka kita pandang dia sebagai cermin, untuk terus hati kita naik ke hadirat memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil istilah-istilah sufi dan ni. Jadi bila lazat berlaku, sedap, hilang yang lain kan ni. Dia manusia ni dia suka benda paling hebat. Kan? Paling hebat, paling cantik, paling besar, paling mulia, paling semua paling. Maka siapa lebih paling daripada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala memiliki segala sifat kesempurnaan. Sedangkan makhluk sebaliknya memiliki segala sifat kekurangan. Makhluk bersifat dengan kekurangan, Allah Ta'ala bersifat dengan kamalat, kesempurnaan. Bila manusia kalau kenal siapa dia Ta'ala yang segala-gala dia, confirm hati dia tak akan lari kepada yang lain. Tetap hati dia akan tertambat dengan Allah. Tapi bila tak tertambat lagi, dia leka bermakna apa? Bermakna dia belum fokus ke benda tu. Ya, kalau dia kenal betul-betul, baru dia tahu Allah. Bila dia kenal ni, Masya Allah, baru dia kata Masya Allah, hebat. Sebab kita mengenali kehebatan Allah, dia akan terasa. Ya, tidak akan mengenal, tidak akan terasa takut dan cinta kalau dia tak kenal. Mesti kenal. Bila dia kenal baru dia gerun, bila kenal baru dia cinta maknanya. Ya. Maka jalan sufi dia nak tembuk dalam dan ni. Sebab yang layak dia ialah dah dalam dia dengan Allah Ta'ala. Habis. Dan satu lagi, setelah itu manakala hasillah pada seorang makam fana, mana terserlah kebesaran Tuhan saja dalam kalbi dia dan lenyap yang lain, dan baka billah kekal kalbi dia dengan Tuhan, dan saya memperoleh ia pada ketika itu akan lazat cita rasa musyahadah. Itu musyahadah mana apa? Pandangan. Ya, dia dapat pandang bila terbuka. Ya, bila terbuka dia kalbi dia, maka dia akan diberikan musyahadah akan Allah Ta'ala. Dan bila dia sedang musyahadah ke Tuhan, wukuf hati dia dengan Tuhan, Masya Allah, ya, nikmat ini akan membakar segala yang lain. Barulah sah dia bersifat dengan zuhud dan sebagainya. Dia tak akan tertarik hati pada lain kan. Itu baru sah betul zuhud yang hakiki. Ya, tak ada ma fi qalbi ghairullah. Dan atas yang dicita-citakan dengan dia, barang yang tiada diperoleh pada makam yang lain, dan sampailah ia kepada martabat segala siddiq daripada orang-orang yang muqarrabin, dan menjadilah ia ahli tauhid yang sebenar. Bab kita tasawuf dipanggil tauhidul khas. Kalau kita usuluddin dipanggil tauhidul am. Tauhid am, kita mentauhidkan Tuhan secara umum, iaitu menggunakan hujjah, dalil akliyah dan juga segala dalil nakliyah dari Al-Quran dan hadis untuk mensabitkan keyakinan, membina iman. Ada pun sini membina yakin dan iman lain, yakin lain dan itu dua peringkat. Itu dibahas dalam kitab Hikam Ibn Ruslan. Taraf orang keimanan, peringkat syariat, ada peringkat keyakinan, itu peringkat hakikat ni.
Maka diperoleh daripadanya Allah Ta'ala dari tiap-tiap nafasnya yang keluar masuk itu pahala 1000 orang yang mati syahid pada perang sabilillah. Masya Allah. Dia tarik nafas dia, buang nafas semua isi. Allah, Allah. Ya, dari tiap-tiap nafas dia, darajat dia diangkat oleh Allah Ta'ala. Sebab disuruh kita zikir fi kulli lamhatin wa nafasin. Dan nakkan kita dengan Tuhan setiap nafas dan lamhah, setiap kelipan mata dia ma'allah, bahawa dia akan dapat kasih sayang Tuhan dan kurniaan yang hebat dibukakan Ta'ala. Seperti kata Qutbul Ghaus Muhyiddin Nufus Maulana Al-Syahid Abu Bakar Al-Idrus Qaddasallahu sirra, dia kata anna lil arifina bi kullin nafasin, bukan nafsin tu, nafas. Kalau nafasin, nafas, kita nak nafasin. Kalau nafsin, diri. Ya, kalau taskin dengan fa tu makna diri. Dia bukan nak diri, nak nafas kalau masuk sah turun tu. Bi kulli nafasin darajatu alfi syahidin, masya-Allah. Ini syahid apa dia panggil ni? Ini syahid akhirat. Adapun dipanggil syahidul batin, syahid hakikat. Syahid syariat yang kita mati dalam medan pertempuran tu. Jadi berjihad, berjuang, tiba syahid. Ya, maka masuk syurga tanpa hisab. Itu syahid zahir. Adapun syahid batin yang dibincang oleh Sufi, makamil musyahadah dalam hadis sahih. Ya. Barang siapa bahawasanya bagi segala arif, orang yang benar-benar mengenal Tuhan, ya, pada tiap-tiap nafas dia tu keluar masuk, ya, tarik keluar tarik keluar, pahala martabat 1000 pahala orang yang syahid pada jalan Ta'ala. Ya, sebab orang syahid ni orang yang apa? Berjuang menumbangkan musuh. Maka orang yang berjuang menghadap Tuhan ni telah menumbangkan musuh. Tak apa musuh besar dia? Nafsu, syaitan, kelalaian, semua ditumbangkan. Sehingga dia betul-betul menang tegak dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu makam dia tinggi, Tuhan berikan kelebihan yang besar kepada dia apabila dia dapat duduk dalam dawamul hudur qalbi ma'allah, kekal hati dia sentiasa dengan Tuhan. Tu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pun bilangan nafas pada sehari semalam ialah 2,08,000, Masya Allah, ya, 28,000 tu. Setengah ulama ada kira tu. Tiap-tiap nafas tu dia kira tu. Kita tak sempat nak kira sebab kita banyak kira duit. Ya, kira sama macam ni. Dia orang kira tarik. Allah, habislah tu, ya. Dan ada pun bilangan nafas dalam setiap hari. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma firana ya Allah sallam. Fa inna khairal kalam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Innahu la yaghfiru dhunuba illa Allah Karim.